Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah an-nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rukun yang kedua bagi riya, iaitu hal yang dipakai untuk riya, iaitulah berbagai ketaatan. Ia terbahagi kepada riya dengan pokok-pokok ibadat dan riya dengan sifat-sifat ibadat. Jadi sebelum ini kita telah pun membaca berkenaan dengan rukun riya yang pertama, iaitu qasad ataupun niat yang hadir dalam hati ketika berlaku riya tersebut. Dan hari ini kita akan baca rukun yang kedua, iaitu ibadat ataupun amalan yang diserapi oleh riya itu sendiri. Ia terbahagi kepada dua, iaitu riya menunjuk-nunjuk dengan pokok amalan itu sendiri, pokok ibadat itu sendiri. Yang keduanya, riya dengan sifat ibadat. Dari segi usul ataupun asas ibadat itu tidaklah riya dia melakukannya lillahi ta'ala, tapi berlaku riya pada sifat ibadat, pada panjang atau pendeknya ibadat itu, pada ringkas ataupun detailnya ibadat itu berlaku riya di situ. Bahagian yang pertama, ini yang lebih berat, iaitu riya dengan dasar-dasar ibadat. Ada 3 tingkatan. Jadi riya dilihat pada amalan itu terbagi pada 2. Riya dari dasarnya lagi. Yang keduanya riya daripada sifat saja. Jadi bahagian yang pertama, iaitu riya pada pokok ibadat, pada dasar ibadat. Ini yang lebih parah, yang lebih berat. Dan dia ada 3 tingkatan. Yang pertama, riya dengan dasar iman. Ini berlaku riya dari iman lagi. Ini orang munafik. Iman pada tahap keyakinan sendiri pun dah berlaku menunjuk-nunjuk. Dia beriman bukan kerana Allah, tapi kerana ingin memperlihatkan. Dia mengucap kalimah syahadah bukan dengan hati yang yakin kepada Allah, tapi semata-mata untuk menampilkan luaran sebagai seorang Muslim. Riya dengan dasar iman, iaitu merupakan pintu riya yang paling berat dan pelakunya kekal dalam neraka, iaitu menampakkan 2 kalimah syahadah sedangkan batinnya menampakkan ini menzahirkan, menampilkan, memperlihatkan 2 kalimah syahadah dan memperlihatkan pengucapan 2 kalimah syahadah. Sedangkan batinnya, yakni hatinya, penuh dengan pendustaan. Tetapi maksud riya dengan lahiriah Islam, maknanya hatinya itu bohong, tetapi dia berhasrat dengan mengucap kalimah syahadah untuk menunjukkan lahiriah. Lahiriah mana? Luaran itu sebagai seorang Muslim. Orang inilah yang disebut Allah dalam beberapa tempat. Seperti firman-Nya, iaitu ayat-ayat yang menyebutkan tentang orang-orang munafik. Yang di antaranya, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu dengan menyatakan, kami mengakui, nashhadu, kami bersaksi, kami mengakui sesungguhnya kamu adalah Rasulullah. Dan Allah mengetahui, yakni sedang Allah mengetahui sesungguhnya kamu benar, dan Allah sememangnya mengetahui sesungguhnya kamu benar-benar Rasulullah. Dan Allah mengetahui juga sesungguhnya orang munafik itu benar-benar pendusta. Jadi Allah mengetahui apa yang benar dan apa yang palsu dari munafik. Yang benar sememangnya engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
adalah Rasulullah. Ya. Kalau mereka tidak bersaksi pun, sememangnya Allah mengakui engkau Rasulullah. Tapi Allah bersaksi bahwasanya mereka sebenarnya lakadzibun, benar-benar bohong, tidak ikhlas. Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu. Ucapan yang elok, yang indah. Ya. Wa minan nasi ma yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nas wallahu la yuhibbul fasad. Dan di antara manusia, kata Allah, ada orang yang ucapannya, luarannya, penampilannya dengan ucapan tentang kehidupan dunia sangat menarik hati kamu. Dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya, bahawa dia penentang yang paling keras. Jadi hatinya dilihat oleh Allah bahwasanya dia sebenarnya adalah penentang agama yang paling keras. Dan apabila ia berpaling dari mukamu, berpaling daripada berada di hadapan kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerosakan di dalamnya. Kerana dia bila keluar daripada bersama dengan Muhammad SAW, ketika bersama dengan Muhammad, dia bercakap dengan bersumpah bahwasanya mereka adalah Muslim. Mereka berada di pihak Muslim, tapi setelah berpisah dari Muhammad SAW, mereka melalui perkampungan orang Islam, mereka telah memusnahkan tanam-tanaman, harta-harta milik orang Islam kerana bencinya mereka kepada orang beriman. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata kami beriman. Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran marah, campur benci terhadap kamu. Jadi ketika bersama orang beriman, mereka menzahirkan kasih sayang. Tapi jika mereka tidak lagi bersama dengan orang beriman, dan mereka menzahirkan kebencian. Wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau addu alaikumul anamina minal ghaiz. Menggigit jari kerana kemarahan. Mereka maksud riak, yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalilan mudhabdhabina baina dhalik. Mereka maksud riak dengan salat di hadapan manusia, yakni menunjuk-nunjuk, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Kan terpaksa menyebut nama Allah, tidak ikhlas dan tidak memandang keredaan Allah, pahala dari Allah. Sebaliknya melakukan kerana orang ramai. Jadi sebab itu mereka jarang sangat ingin menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat-ayat Al-Quran tentang mereka banyak sekali jumlahnya. Nifaq banyak muncul di permulaan Islam di kalangan orang-orang yang berpura-pura masuk Islam untuk satu tujuan, di mana hal itu tidak banyak adanya di zaman kita. Tetapi banyak terjadi nifaq, orang yang terlepas dari agama. Nifaq orang yang jauh daripada agama. Dia Islam. Kalau zaman dulu, sememangnya mereka ini kafir. Jadi sekarang ni nifaq berlaku pada zaman ini, seorang itu masih Muslim, tidaklah kufur. Tetapi terlepas daripada ilmu agama. Berlaku kelainan daripada keluarga, ibu ayah dan sebagainya, mendidik anak-anak memahami agama. Maka menjadilah mereka itu golongan yang liberal. Golongan yang liberal. Walaupun Muslim, tapi jiwa itu masih bersama dengan jiwa sekular, jiwa hedonism dan sebagainya. Lalu menolak, bila terlepas dari agama, jauh daripada agama, secara batin, walaupun luarannya itu masih Muslim, di kad pengenalan itu tertulis Islam agamanya,
Tapi oleh kerana terlepas dari agama, jauh daripada agama secara batin, lalu menolak adanya syurga dan neraka. Kerana lebih cenderung kepada pendapat kaum mulhid, kaum kafir, kaum etis, atau meyakini tidak berlakunya syariat dan hukum kerana cenderung kepada ahlul ibahah, golongan al-ibahiyyin, iaitu golongan yang pandangan semua boleh, yang mengharuskan segala-galanya mengikut nafsu sekalipun yang jelas diharamkan oleh syariat, atau meyakini kekafiran dan bid'ah yang menyebabkan kafiran sekalipun dia menampakkan kebalikannya. Makna sebaliknya penampilan dia menampakkan Muslim, tapi dari segi jiwa, dari segi hatinya adalah hati yang mulhid ataupun hati golongan liberal, ibahiyyin dan sebagainya. Mereka itu termasuk orang-orang munafik yang riak, yang menunjuk dan kekal dalam neraka. Dan tidak ada riak lagi di belakang riak ini. Maknanya tidak ada riak yang lebih besar daripada riak ini. Kadang keadaan mereka itu lebih buruk berbanding orang-orang kafir secara terang-terangan. Sebab itu Allah Ta'ala banyak. Kalau di awal suratul Baqarah, Allah bermula dengan menyebutkan orang bertakwa dalam 5 ayat. Diikuti dengan orang kafir 2 ayat. Dan orang munafik 13 ayat. Kerana munafik ini, sifat nifak ini lebih parah lagi. Lebih memberi kesan yang buruk kepada kaum muslimin berbanding orang kafir. Keadaan mereka itu lebih buruk berbanding orang kafir secara terang-terangan. Mereka kafir secara terang-terang dan tidak berselindung. Kerana mereka menghimpun antara kekafiran batin dan nifak zahir. Jadi mereka menghimpunkan 2 penyakit. Penyakit kufur, iaitu batin, dan penyakit nifak, berpura-pura. Ya. Kalau orang kafir hanya ada 1 penyakit saja, itu kufur. Tapi orang munafik ini dia 2 penyakit. 1 kufur dan 1 nifak. Itu yang pertama. Yang kedua, dipanggil riak dari akar. Dipanggil riak dari akar ni. Riak terbagi berdua, riak dari akar dan riak pada sifat saja. Riak dari akar ni ada 3 step. Selesai yang pertama, maka step yang kedua iaitu riak dengan pokok-pokok ibadat dengan tetap membenarkan dasar agama. Dia Muslim, dia beriman, dia tidak nifak. Tapi dia melakukan solat tidak kerana Allah daripada awal lagi, tapi kerana dia bersama dengan orang lain. Kalau tak solat nanti dia malu. Ya, makna dia dipandang serong oleh masyarakat yang solat. Mana dari segi iman dia tidak riak. Dia memang benar-benar mengucap kalimah syahadah. Tapi bila solat, bila puasa, dia buat kerana orang. Riak dengan pokok-pokok ibadat dengan tetap membenarkan dasar agama. Riak ini sangat berat di sisi Allah. Tetapi jauh di bawah darjat riak yang pertama tadi. Kan dia tidak nifak. Dia bukan munafik. Contohnya, seorang yang punya harta di tangan orang lain. Mana harta dia disimpan oleh orang lain. Dijaga, diurus oleh orang lain. Kemudian dia merintahkan agar mengeluarkan zakat bagi pihaknya kerana takut dicela. Takut masyarakat sembang-sembang. Dia tu kaya saja tapi tak pernah keluarkan zakat. Yang tu yang menjadi ketakutan dia. Maka dia pun arahkan pegawai dia, pengurusnya untuk keluarkan zakat. Berikan, buat cek besar-besar, tulis itu zakat. Padahal Allah mengetahui seandainya harta itu di tangannya sendiri, nescaya mana tidak diketahui oleh orang lain hartanya, nescaya dia tidak akan mengeluarkan zakatnya. Oleh kerana zakat itu berada diurus oleh orang lain, takut orang bawa mulut, maka dia memerintah keluarkan zakat. Tapi kalau harta itu berada pada tangan dia sendiri, dia tak akan keluarkan zakat. Ada orang
yang ketika masuk waktu solat, dia sedang berada bersama dengan orang ramai. Padahal biasanya ia meninggalkan solat bila sendirian. Ada orang ketika masuk tu solat, dia sedang bersama dengan orang ramai. Orang banyak. Mana dia pun mengerjakan solat. Padahal biasanya ia meninggalkan solat bila bersendirian. Di rumah dia tak sembahyang. Tapi bila dia duduk ramai-ramai, dia akan sembahyang. Demikian pula puasa. Dia sangat menginginkan berada di tempat yang sepi untuk buka. Kerana bila dia menampilkan di depan orang lain, dia berpuasa. Dan dia sentiasa menunggu saat dan untuk bersendirian supaya dia boleh makan. Kerana tidak dilihat oleh orang lain. Demikian pula orang yang menghadiri solat Jumaat. Seandainya bukan kerana takut celaan, nescaya dia tidak akan menghadirinya. Atau menyambung kekerabatannya atau berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bukan kerana senang. Dan bukan kerana dia redha dengan mereka. Tetapi kerana takut orang. Nanti orang kata dia ni anak derhaka dan sebagainya. Jadi dia pun buat baik kepada ibu ayahnya. Padahal kalau di belakang orang lain, mungkin dia mengherdik, mengutuk, menghina mak ayahnya. Atau berperang, menghadiri jihad, menghadiri peperangan atau haji. Hadir mengerjakan haji di Baitullah kerana takut celaan orang. Ini merupakan riak dengan tetap memiliki dasar iman kepada Allah di hadapan penglihatan orang. Riak ketika berada di hadapan orang lain. Sehingga kedudukannya di sisi makhluk lebih dicintainya berbanding kedudukannya di sisi Allah. Yang mana dia hidup untuk mendapatkan perhatian makhluk, bukan untuk mendapatkan atau mencari keredaan Allah Ta'ala. Takutnya dari celaan manusia lebih besar berbanding takutnya dari siksa Allah. Keinginannya terhadap pujian manusia lebih besar berbanding keinginannya terhadap pahala Allah. Ini merupakan puncak kebodohan. Dan sungguh pelakunya sangat layak mendapat murka Allah sekalipun tidak terlepas, mana tidak terkeluar. Dia belum terkeluar daripada iman. Bila ditinjau dari aspek keyakinan. Kerana dia beriman, mengucap kalimah syahadah dengan ikhlas. Dia tidak nifak, dia tidak munafik. Tetapi dia riak dalam amalan. Iaitu melakukan amalan ketika bersama dengan orang lain dan tidak beramal ketika bersendirian. Ini banyak berlaku dalam masyarakat kita. Orang yang tidak solat berjamaah, tidak solat 5 fardhu waktu, tapi dia keluar solat Jumaat, akan dia takut nanti orang mengetahui bahasanya dia tidak solat kalau dia tidak keluar Jumaat. Yang ketiga, tidak bermaksud riak dengan iman dan berbagai kewajipan, tetapi bermaksud riak dengan amalan-amalan sunnah yang seandainya ditinggalkan, ia tidak dikatakan bermaksiat. Dia mukmin yang ikhlas. Yang keduanya, dia pun melakukan solat pun lillahi ta'ala, depan orang pun, di belakang orang pun dia solat, depan orang pun sama dia solat. Tapi berlaku riak dengan amalan-amalan sunnah. Yang maknanya, amalan sunnah ni kita sedia maklumlah. Kalau buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Mana kalau kita buat dapat pahala, tapi tak buat tidak berdosa. Berbeza dengan solat tadi. Orang yang dia tidak mengerjakan solat fardhu 5 waktu, yang berdosa. Kemudian dia hanya solat di depan orang ramai saja. Namun, dia malas melakukannya di kesunyian kerana kelesuan keinginannya untuk mendapatkan pahalanya. Mana keinginan dia lesu. Maknanya dipanggil motivasinya untuk melakukan amalan sunat ini tidak ada ataupun lemah dan hanya menjadi kuat dengan sebab orang ramai.
Itu riak. Walaupun tidak setahap yang tadi, tapi masih riak. Sebagai contohnya, kalau dia sembahyang fardu, tapi jika di rumah dia tak akan buat qabliyah ba'diyah. Tapi bila berada di depan orang lain, bersama orang lain, kerajinan itu timbul. Kerana dilihat oleh orang lain. Dan dia pun menjaga qabliyah dan ba'diyah hanya ketika bersama dengan orang ramai sahaja. Namun ia malas melakukannya, ini melakukan yang sunat di kesunyian, maknanya ketika bersendirian, kerana kelesuan keinginannya. Ya, kerana keinginannya untuk mendapat pahala sunat itu lesu. Jadi kalau orang yang keinginan untuk dapat pahala sunat itu kuat, dia tak kisah. Dia tetap akan buat walaupun bersendirian. Kerana yang dia harapkan adalah pahala itu. Ya. Bukan kerana untuk dilihat oleh orang lain. Namun ia malas melakukannya, melakukan sunat-sunat tadi di kesunyian ketika bersendirian kerana kelesuan keinginannya untuk mendapat pahalanya. Dan kerana lebih mengutamakan lazatnya kemalasan berbanding harapan untuk mendapatkan pahala. Kemudian riak membangkitkannya untuk melakukannya. Jadi semangat apabila ada orang untuk memperlihatkan amalan pada orang lain. Seperti menghadiri solat jemaah, menjenguk orang sakit, menghantar jenazah, memandikan mayat, tahajud di malam hari, puasa hari Arafah, hari Ashura, hari Isnin, hari Khamis. Bisa jadi, mana boleh berlaku orang yang riak melakukan sejumlah hal tersebut kerana takut celaan atau kerana mencari pujian orang. Padahal Allah mengetahui seandainya berada di tempat sepi, nescaya ia lebih menambah dengan amalan sunnah. Nescaya dia tidak menambah dengan amalan sunnah. Manakala dia bersendirian, di tempat sepi mana bersendirian, dia tidak akan buat amalan sunnah itu. Riak ini juga sangat berat. Tetapi lebih ringan dari riak yang kedua. Kerana riak yang kedua tadi, riak pada amalan fardu. Yang kedua ni riak pada amalan sunat. Kerana riak yang kedua lebih mengutamakan pujian makhluk berbanding pujian daripada Allah. Itu bahayanya walaupun yang sunat. Kerana dia melihat kepada pujian makhluk berbanding kepada pujian Allah. Jadi kalau dia hanya melihat dalam hidup kita ini, kita memerlukan kasih sayang Allah saja, pujian Allah saja, sudah tentu dia tetap akan melakukan amalan. Walaupun tidak dilihat oleh orang lain kerana Allah Maha melihat. Tapi jika sekiranya dia beramal apabila dilihat oleh manusia saja, menunjukkan bahawa dalam hatinya tidak ada Allah, yang ada hanyalah manusia saja. Sedangkan orang yang ketiga ini tidak melakukan hal itu. Sedangkan orang yang ketiga ini tidak melakukan hal itu kerana ia tidak takut sisaan seandainya meninggalkan amalan sunat tersebut. Kerana yang ditakut hanyalah manusia. Seolah ia separuh dari yang pertama. Sehingga sisanya juga separuh sisaannya. Itulah riak dengan pokok-pokok ibadat. Jadi selesailah riak dengan pokok-pokok ibadat. Jadi sekarang ni bahagian kedua riak dengan sifat-sifat ibadat. Ia juga terbagi kepada 3 tingkatan. InsyaAllah yang ini kita sambung dalam bacaan kita yang akan datang insyaAllah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.